Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Terima kasih kerana di hari yang baru, minggu yang baru ini terus lagi setia bersama dengan kami dan menjadikan Sejahtera Asia sentiasa sebagai rancangan untuk menyapa pagi anda. Dan diharapkan agar anda di rumah sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahaja. Sebelum itu, apa khabar Wan Alif? Sehat, Gas. Gas, apa khabar? Sehat? Alhamdulillah sihat. Ceria hari ini, Gas, eh? Kan. Sebab hari ini Isnin, no Monday Blues. Tak ada Monday Bluesnya. Semuanya mesti semangat dengan iktizam, dengan semangat baru, hari baru. Betul. Mungkin ada perkara baru yang nak dilaksanakan dan mungkin ada yang mendapat kerja baru pada hari ini. Alhamdulillah. Syukur. Itu rezeki kan, Gas? Dan pastinya kami acap kali ingatkan kepada anda, sekarang ini kita berada dalam tempoh yang kritikal. Angka kes COVID-19 semakin bukan sahaja membimbangkan tetapi menakutkan. Seperti mana yang anda lihat, kami juga amalkan penjarakan fizikal, patuhi SOP semata-mata untuk menyampaikan informasi kepada anda. Begitu juga kami harapkan daripada anda, dalam anda bekerja, dalam anda meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan, senang saja, jangan lupa patuhi SOP. InsyaAllah kita berjaya untuk landaikan COVID-19. Lekuk COVID-19. Okey, hari ini 24 Mei 2021 bersamaan dengan 12 Syawal 1442 Hijriah. Agak-agaknya apa antara topik yang akan kita bawakan kepada mereka, Wan Alif? Okey, antara topik yang kita akan bawakan hari ini itu topik Pusat Tuition Alham. So apa yang nak Pusat Tuition ni nak hebahkan atau nak sampai kepada para penonton Sejahtera Asia pada hari ini? Betul. Kekal bersama kami 7.30 pagi hingga 8.30 pagi. Macam-macam yang kita nak sampaikan. Ada sesuatu yang menarik tak silap saya. Tapi apa-apa pun kena tunggu. Walaupun apa yang tengah anda buat kat rumah, sedang minum ke breakfast ataupun on the way turun kerja, tengok melalui telefon, jangan lupa hashtag kami di media sosial rasmi. Penting. Facebook Sejahtera Asia dan juga Instagram Sejahtera Asia. Juga Wan Alif, kita bersiaran secara langsung melalui Facebook Sejahtera Asia. Betul. Jadi siapa kami di sana dan berikan komen anda terhadap topik yang akan kami bawakan pada hari ini, insya-Allah akan kami raikan. Okey, sebelum kita masuk ke topik Tuition Alham Center, ada satu perkara yang menjadi perbualan hangat oleh golongan netizen ni pada hujung minggu yang lalu, juga akan kami bawakan pada pagi ini, iaitu mengenai dine-in dalam kereta langgar SOP atau tidak. Memetik sebuah artikel dalam Selamat Pagi Borneo yang ditulis oleh saudara Syafiq Ahmad, hanya takeaway atau tapau bawa balik yang dibenarkan. SOP untuk no dine-in adalah jelas. Bahkan menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail, pemilik premis makanan yang sengaja menyediakan makanan dan minuman untuk pelanggan makan di kenderaan adalah diklasifikasikan sebagai melanggar SOP. Ini adalah susulan daripada beberapa buah premis makanan yang menggunakan konsep Park and Dine bagi menggantikan larangan dine-in. Bagi sebuah pemilik perniagaan laksa Sarawak popular di Kuching, Sarawak, kata beliau, Wan Alif, tidak salah sekiranya para pelanggan membeli takeaway atau tapau, selepas itu makan dalam kenderaan masing-masing. Yang penting katanya, makanan itu adalah dalam bentuk tapau dan bekas yang boleh dibuang selepas pelanggan menjamu selera. Bagi pendapat Wan Alif macam mana? Macam ni bagi saya lah, Ghazali Zawawi. Pendapat saya sendiri bila saya melihat kepada situasi sekarang dengan pandemik kita yang semakin meningkat. Mungkin dine-in dalam kereta ni tidak wajar dilakukan dahulu lah. Sebab kita tak tahu, mungkin benda ini kita tahu siapa pembawa, siapa yang boleh dijangkiti, itu kita tak tahu. Better kita slow down dulu. Tapi kita ada sedikit feedback ataupun reaksi daripada orang luar ataupun masyarakat luar di sana tentang dine-in dalam kereta ni. Kita tengok dulu VT ni. Saksikan. Bagi pendapat saya, lebih baik ataupun lebih relevan untuk kita melakukan servis take away mengikut kita menyahut seruan kerajaan untuk menyekat daripada rantaian COVID-19 ini daripada terus menular. Jadi servis take away itu lebih baik kerana jika berbanding dengan makan dalam kereta itu boleh mengakibatkan sama ada kenderaan itu kotor atau sebagainya. Jadi servis yang terbaik bagi saya adalah dengan melaksanakan take away ataupun servis penghantaran makanan hingga ke depan rumah.
pendapat kami tentang dine-in ataupun take away, sebaik-baiknya take away lah buat masa tu, sebab situasi yang COVID-19 dekat Kuching tu kita nangga trennya makin meningkat kesnya. Jadi untuk mengelakkan keadaan lebih teruk, sebaiknya take away lah. And then dine-in tu memang ada bahayanya juga lah, because kita pun si tahu nak lagipun kena tu COVID-19-nya banyak yang bergejala, susah kita nak madah. Bagi pendapat saya, kalau untuk ni delivery tapau lagi okey lah. Dari sesak kan, bagi dekat ni kan sesak ni. Sekarang ni kan zon merah, kira tak ni lah. Ni untuk kita mengurangkan kekangan COVID lah. Untuk kita punya ni, bagus lah untuk ni. Okey, begitulah reaksi daripada masyarakat di luar sana tentang dine-in dalam kereta. Rata-ratanya menyuarakan kebimbangan dan juga ketidaksetuju. Tidak setujulah kata orang. So benda ni mungkin kita boleh lihat sebagai satu perancangan masa akan datang, betul tak guys? Mungkin tak dapat dilaksana sekarang kerana pandemik kita, pandemik COVID-19 yang makin membimbangkan sekarang. Tetapi mungkin ada cara lain yang boleh diambil ataupun alternatif lain untuk membantu para peniaga dan juga peniaga-peniaga makanan kita dalam memastikan mereka tetap dapat berniaga dengan selamat, bersih dan juga dilindungi dan patuh SOP. Yang itu penting, betul tak guys? Itu penting kerana SOP itu bukan diadakan sebarangan ataupun dalam kata orang Sarawak dipola sesuka hati. Ianya adalah tujuan untuk melindungi diri kita dan orang di sekeliling kita. Jadi terus hantarkan pendapat anda baik di social media atau terus sahaja kepada kami melalui laman web kami sejahtera@tvstv.my mengenai pendapat anda mengenai dine-in. Betul. Sama ada wajar ataupun tidak. Kerana kita juga nak raikan antara komen yang telah dihantar melalui media sosial. Kata Dayang Haniza, dia memang tidak setuju dengan konsep dine-in dalam kereta ini sebab dia memang jenis yang tak suka makan dalam kereta. Itu satu perkara. Yang kedua, katanya ini adalah alternatif untuk kita melandaikan lekuk COVID-19. Juga daripada Yura Ridwan katanya, dah nama pun SOP, kita nak hentikan penularan COVID-19, maka sekiranya dine-in dalam kereta itu dikira sama sahaja menyumbang kepada peningkatan kes COVID-19. Itu adalah reaksi orang ramai mengenai dine-in dalam kereta ini. Kalau bagi kami sendiri di Sejahtera Asia, sekiranya tidak mempunyai sebarang keperluan untuk dine-in dalam kereta, maka lebih elok sekiranya untuk kita membuat bekalan makanan sendiri. Pertama, lebih sihat. Yang kedua, lebih bersih. Dan sekiranya perlu untuk kita untuk makan sekalipun dalam keadaan yang rushing, pastikan bahawa SOP itu dipatuhi dan bekas itu mana left. Ianya perlu jenis yang pakai buang lah. Jadi dan bersih lah. Itu antara perkara yang kami bawakan pada pagi ini kepada anda. Jadi sama-sama cakna lah. Sama-sama tepuk dada, tanya selera. Sekiranya tiada keperluan, tidak perlu untuk dine-in dalam kereta. Benda ni macam ni guys. Benda ni macam ni. Kalau kita dengar rentetan daripada peniaga-peniaga, rentetan daripada usahawan terutamanya dalam bidang penyediaan makanan ni, kebanyakan mereka satu je istilah mereka. Nak ditelan mati mak, nak diluah mati bapak. Yang tu lah sebenarnya. Tapi apa-apa pun kita sekarang kena banyakkan bersabar, patuhi SOP, tingkat kawalan ke diri. Sekarang untuk saya komen apa yang Wang Alif katakan tadi, yang mana ia juga memberi kesan yang sedikit negatif kepada usahawan ataupun peniaga-peniaga di luar sana yang mungkin tapau ini tidak memberikan keuntungan sebanyak seperti kita boleh makan secara fizikal. Tetapi jika anda lihat dari sudut yang positif, ini adalah peluang terbaik sebenarnya yang mana kita dapat menyeimbangkan antara ekonomi dan kesihatan. Lebih teruk sekiranya kes semakin meningkat dan menjadi lebih teruk dan kita kembali kepada PKP 1.0 yang mana semua premis perniagaan makanan dikehendaki untuk tutup. Jadi sekarang ini kita sama-sama seimbangkan antara ekonomi dan kesihatan dan insya-Allah apabila kes semakin menurun nanti kita dapat kembali kepada norma biasa. Itu topik mengenai dine-in dalam kereta, wajar ataupun tidak. Sama-sama kita fikir sendiri sama ada ia wajar ataupun tidak. Kerana pastinya kami juga nak anda cakna mengenai perkembangan COVID-19 di seluruh Malaysia maupun di Sarawak. Dan Walid, silakan untuk perkembangan COVID-19 di Malaysia. Okey, terima kasih guys. Untuk laporan kes COVID-19 harian setakat semalam iaitu 23 Mei 2021, jumlah kes sembuh iaitu
3,587 kes dan kumulatif kes sembuh iaitu 452,821 kes. Dan jumlah kes baru jangkitan COVID-19 semalam iaitu 6,976. Nak dekat 7,000 ni kan. 7,000, betul. Dan jumlah kumulatif keseluruhan kes COVID-19 iaitu 512,091 kes. Dan jumlah kes aktif sehingga semalam iaitu 57,022 kes. Ini sangat membimbangkan kita. Dan semalam juga jumlah kematian baru iaitu 49 kes yang melibatkan 48 warga negara dan seorang bukan warga negara. Dan jumlah kumulatif kes kematian akibat COVID-19 ini meningkat sehingga 2,248 kes. Yang ini amat membimbangkan kita. Dan Selangor masih lagi menjadi negeri tertinggi mencatatkan jangkitan COVID-19 di seluruh Malaysia. Bagaimana pula di Sarawak, Gas? Okey, sebelum saya laporkan di Sarawak, Wan Alif, di keseluruhannya di seluruh Malaysia, ini adalah perkara yang baru yang mana sebelum ini kes banyak dilaporkan melalui kluster institusi pendidikan. Tetapi kali ini trend meningkat ini kebanyakannya disumbang ataupun diakibatkan oleh kluster tempat kerja. Betapa pentingnya untuk kita mencari nafkah, mencari rezeki, tapi pada masa yang sama kita kena kenang keluarga kita di rumah dengan cara bergaul dengan rakan dalam norma baharu, penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan sebagainya. Dan apabila kita bercakap mengenai memakai pelitup muka ni, Nur Alif, kita nak ulang lagi sekali kepada mereka bahawa pemakaian pelitup muka yang betul itu adalah sangat penting. Betul. Ada orang yang berpendapat bahawa apabila memakai dua helai pelapis muka itu, ia merupakan satu perkara yang sangat efektif sekali. Tetapi menurut WHO, apa yang paling penting sekali adalah pemakaian pelitup muka dengan cara yang betul. Maksudnya apabila pelitup muka yang dipakai itu dekat bahagian logam, dekat hidung tu perlu ditekap supaya tak ada ruang untuk air particles untuk masuk menerusi ruang di bahagian hidung itu. Dan di telinga itu kalau longgar diketatkan. Itu betul. Sudah memadai. Yang mana pemakaian pelitup muka secara betul. Dan harapnya agar ia mengingatkan kepada anda untuk terus kita cuba sedaya upaya dengan apa jua sahaja cara untuk kita melandaikan lekuk COVID-19. Dan di Sarawak, setakat semalam 23 Mei mencatatkan 663 lagi kes baharu COVID-19 dengan 3 kes kematian dilaporkan, 1 kes kematian di Bintulu dan 2 lagi dilaporkan di Sibu. Sibu merekodkan kes harian tertinggi iaitu 112, diikuti dengan Kuching 105 kes dan Miri 103 kes. Kalau kita lihat sebelum ini, kes di Kuching adalah di tempat yang tertinggi dan semalam mencatatkan 105 kes dan berada di tempat yang kedua. Ternyata masihlah dalam angka yang sangat merisaukan. Jadi sama-sama kita landaikan lekuk COVID-19 ini, yang mana kalau kita lihat pada masa yang sama TVS juga, Wan Alif, sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga biarpun semangat kita untuk menyampaikan informasi dan hiburan kepada mereka di luar sana, namun SOP, penjarakan fizikal dan sebagainya sentiasa baik di hadapan ataupun di belakang tabir kami semua amalkan. Jadi terus amalkan 3W, Wash, One and Way, dan elakkan 3C iaitu Crowded Places, Confined Spaces dan Close Conversation. Dan jangan lupa senjata norma baharu. Apa itu, Wan Alif? Apa dia? Pelitup muka dan hand sanitizer. Ya, betul. Dan juga satu juga dengan mask dan juga pelitup muka. Satu juga hand sanitizer, jangan lupa. Pakai letak dalam beg ke sangkut dekat beg ke boleh. So saya suka suka intai dia punya social media. Wow, memang pematuhan SOP tu memang tip-top lah. Memang komplit sekali. Jadi itu adalah satu perkara yang perlu anda contohi. Kurangkan aktiviti luar sekarang ini sekiranya tidak perlu, dan ingat stay home itu lebih elok. Betul tak, Wan Alif? Kalau saya dah apa-apa nak dipolah di luar nun, sibuk keluar rumah, duduk renah-renah di rumah. Betul. Dan nak mengisi minyak sekalipun disarankan oleh KKM untuk kita mengisi petrol kereta tu sekali seminggu. Nampak tak betapa pentingnya untuk kita tidak perlu keluar rumah pada masa ini demi menjaga kesihatan diri dan orang sekeliling kita. Okey, itu sahaja perkembangan yang kami bawakan pada pagi ini. Dan selepas ini kita akan kembali dengan topik Alham Tuition Center. Banyak sekali ceritanya, bengkel matematik, belajar dalam norma baru. Menariklah semuanya selepas ini. Macam-macam ada. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia.
Kembali lagi di Sejahtera Asia pagi Isnin ini bersamaan dengan 24 Mei 2021. Kepada anda di rumah, sekiranya anda terlepas siaran kami sebelum ini ataupun mungkin terlepas siaran langsung pada hari ini, jangan risau. Boleh cari sahaja kami di YouTube, cari sahaja Sejahtera Asia TVS, ataupun boleh sahaja scroll Facebook TVS dan cari siaran langsung yang kami bawakan kepada anda, Sejahtera Asia di sana. Okey, macam yang kami janjikan pada blok yang pertama tadi bersama dengan Wan Alif. Sekarang ini Wan Alif berehat sekejap sebab kita nak beri laluan kepada tetamu yang pertama ini dalam topik Pusat Tuition Alham. Bersama dengan kita pada hari ini adalah Encik Azwan CB, iaitu pemilik kepada Pusat Tuition Alham. Assalamualaikum. Selamat pagi Encik Azwan. Selamat pagi guys. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Sihat? Sihat. Macam mana sekarang ini? Adakah dapat mengatasi kelesuan pandemik itu yang kabarnya banyak dihadapi oleh ramai orang pada ketika ini? Encik Azwan, macam mana? Alhamdulillah masa ini kami boleh melalui proses pandemik ini dengan baiklah. Alhamdulillah. Itu yang kita nak, yang mana biar sekuat mana pun cabaran yang kita tempuhi, senang sahaja. Patuhi SOP, redha, tawakal, insya-Allah semuanya berjalan dengan lancar. Dan apa yang paling penting, satu hari nanti kita nak dengar lah COVID-19 ini lupus daripada seluruh dunia. Okey, Pusat Tuition Alham. Hari ini kita akan bersama bukan sahaja dengan Encik Azwan kita akan bersama dengan orang kuat di sebalik Pusat Tuition Alham ini sendiri, pengetuanya sendiri, iaitu siapa tak kenal, Cikgu Azila, yang selalu bawakan kepada anda teknik matematik baru dalam slot pendidikan kita di Sejahtera Asia. Tak cukup dengan itu, kita juga akan bawakan kepada anda seorang bekas pelajar ataupun alumni untuk Alham Tuition Center ini nanti. Jadi terus kesetiaan anda bersama dengan kami sehingga jam 8.30 pagi. Baik, kita tahu bahawa sekarang ini kes COVID-19 semakin menjadi-jadi dan Tuition Alham Center ini sentiasa memikirkan dan pasang strategi yang efektif dari hari ke hari, yang mana biarpun kita berada dalam norma baharu, ramai pelajar yang tertinggal dalam silibus pelajaran mereka di sekolah, namun mereka punya cara untuk menyelamatkan para pelajar ini daripada tertinggal dalam pelajaran mereka. Dengar-dengar sebelum ini Encik Azwan, Cikgu Azila yang akan kita berbual sekejap lagi pernah bermula dari mengajar pergi ke rumah dan sebagainya. Selepas itu mengajar di perpustakaan, iaitu di pustaka, dan alhamdulillah pada hari ini sudah pun mempunyai pusat tuition sendiri. Kalau boleh Encik Azwan ceritakan lebih lanjut mengenai Alham Tuition Project dan perjalanan permulaan pusat tuition Alham ini, Encik Azwan. Okey, untuk pengetahuan saudara Gas, kami di Alham Tuition Center ada satu program yang kami namakan Alham Tuition Project. Jadi di Alham Tuition Project ini kami lakukan secara online melalui aplikasi Zoom. Dan kami di Alham melakukan semua ini adalah untuk mendidik anak bangsa, untuk membuka minda anak-anak bangsa kita melalui akademik, iaitu melalui program tuition. Kami juga mempunyai motto, iaitu We Understand Better. We understand better. Jadi maknanya kita inginkan pelajar kita supaya memahami dengan lebih baik apa yang mereka belajar di sekolah. Jadi dengan motto kita ini, Understand Better, jadi kita perlukan guru-guru yang mempunyai teknik penyampaian yang baik, yang boleh memberi minat kepada pelajar untuk lebih apa orang cakap, memahami apa lebih yang memahami belajar. apa yang nak disampaikan. Jadi bila kita throwback, kita throwback sikit lah. Seperti yang Gas cakap tadi, Cikgu Azila bermula dengan mengajar dari rumah ke rumah, dan selepas itu ke pustaka pada hujung minggu untuk mengajar. Jadi saya sendiri secara peribadi menyaksikan proses bagaimana beliau bermula daripada bermotosikal dengan membawa beg penuh sehingga 2-3 beg untuk sekali sesi mengajar. Jadi masa itu menggunakan motosikal. Hanya bawa menggunakan 2-3 beg. 2-3 beg. Itulah orang cakap the struggle is real. Jadi bila dah 2019 kami tengok semakin ramai pelajar. Jadi kami berbincang macam mana. Sebabnya di pustaka pun kita punya fasiliti terhad. Betul. Jadi cuma boleh digunakan hujung minggu. Jadi kita berbincang untuk menyewa rumah kedai.
Oh, masa tu belum ada lagi. Masa tu belum lagi Alham Tuition Center. Okey. Jadi kita sewa rumah kedai. Alhamdulillah ada sambutan. Dan pada hujung tahun 2019 pula ada seorang lagi rakan guru yang menyertai kita, iaitu Cikgu Dayang N. Amalina. Okey. Jadi bila dah 2 orang tenaga pengajar ni, jadinya kita lebih ramai pelajar. Betul. Dan pada 2020 kami decide untuk cari tempat yang lain yang lebih selesa. Dan 2020 jugalah kita memulakan pusat tuition Alham ini. 2020. Tahun keramat lah tahun kerana keramat. Macam-macam yang berlaku pada tahun 2020 dan dalam pelbagai perkara yang berlaku pada tahun 2020 itu, Alham Tuition Center telah ditubuhkan. Sebab apa? Pada tahun 2020 ni, Cik Azwan, kita sedia maklum, itu adalah tahun pertama sekitar bulan Februari ataupun Mac pandemik ini melanda seluruh dunia, dan kebanyakan di antara kita takut untuk memulakan perniagaan dan sebagainya. Tetapi berbeza untuk Alham Tuition Center, mereka sentiasa lihat perkara positif daripada segenap ruang. Jadi, apa antara cabaran yang dihadapi oleh Alham Tuition Center ini semasa musim pandemik ini, Encik Azwan? Seperti yang Gas beritahu, 2020 adalah tahun keramat. Kita mula pada Januari. Lepas itu Mac kita mula PKP. Jadi projek kami memang terhenti sementara, dan dalam masa PKP 1.0 itu kami pun berfikir ini tidak akan sekejap. Betul. Situasi ini berpanjangan. Jadi kami mula berfikir untuk melakukan projek tuition online. Okey. Dan kalau tak silap, Alham Tuition Center antara pusat tuition yang antara pertama yang memulakan inisiatif pengajaran secara online ni kan, di Kuching, Sarawak khasnya. Ya, betul. Ya, ini juga daripada cadangan ibu bapa dan pelajar sendirilah. Sebabnya bila pandemik ini semua orang duduk rumah. Betul. Jadi ibu bapa pun ada yang risau dengan anak-anak. Duduk rumah saja tapi tidak ada pembelajaran yang berlaku. Jadi mereka datang bertanya kepada kami, ada tak buat online? Jadi kami bagi tahu, ya kita akan buat secara online bermula daripada dekat-dekat nak hujung bulan April lah 2020. Mac 2020 kita dilanda pandemik di seluruh negara. Maksudnya online zone itu dimulakan pada sekitar April 2020. Betul. Wow, sekejapnya Alham Tuition Center ni memikirkan inisiatif cepat untuk mengatasi masalah yang dialami oleh para pelajar, Cikgu Azwan. Ya. Jadi kami mula daripada April 2020 dan sehingga ke hari inilah masih lagi secara online. Masih lagi aktif secara online? Masih lagi aktif secara fizikal online. sekarang ini memang tidak ada lah. Tak ada. Kita dah bercakap mengenai latar belakang Alham Tuition Center ini. Banyak perkara yang dikongsikan. Suka duka perjalanan daripada permulaan yang ditunjukkan kekuatan struggle is real tadi yang dipamerkan oleh Cikgu Azila, pengetuanya. Sekarang ni kita nak tahu lokasi pusat tuition Alham ni dan antara subjek-subjek yang ditawarkan buat masa ini. Silakan Cikgu Azwan. Okey, pada masa ini kami beroperasi di Petrajaya, berdekatan dengan bangunan DBKU, bersebelahan dengan McDonald Kuching. Senang. Maksudnya bulatan DBKU. Masuk bulatan DBKU, tepi McDonald Kuching. Mungkin kita on the way dari hospital, temu bulatan DBKU, limpas traffic light. Sebelum traffic light kita akan jumpa pusat tuition Alham. McDonald, lepas itu pusat tuition Alham. Senang cerita di Semariang lah. Semariang lah. Kita guna aplikasi dalam telefon nak cari tempatnya, jumpa sih. Jumpa Alham Tuition Center. Alhamdulillah. Okey, antara subjek-subjek yang ditawarkan? Subjek pada masa tu ada 3 subjek. Okey. So, matematik untuk semua peringkat lah, dari darjah 1 hingga tingkatan 5. Okey. Selepas itu kita ada matematik tambahan untuk tingkatan 4 dan 5. Oh, salah. Ada 4 subjek kan? Okey. Ini ada sains. Darjah 4, 6 dan tingkatan 3 serta tingkatan 5. Okey. Lepas itu English.
English. Untuk matematik tadi darjah 4 dari hingga 6. tingkatan darjah sekolah rendah 1 hingga tingkatan 5. Matematik memang menyeluruh lah. Matematik Senang memang cerita, menyeluruh. ada subjek matematik, subjek sains, dan tak cukup dengan itu, kita ada juga subjek bahasa Inggeris. Nombor Dan telefon satu yang lagi. boleh didial sekiranya nombor telefon. ibu bapa nak tahu lebih lanjut macam mana nak mendaftar anak-anak mereka nanti, Encik Azwan. Okey, untuk nombor telefon ni boleh hubungi nombor ini 013 406 2008 ataupun boleh sahaja inbox kepada kami melalui page Facebook Pengetua Pusat Tuition Alham iaitu Cikgu Azila. Okey, 0134062008. Akhir sekali, sebab dengar cerita online zone ini mendapat sambutan yang sangat hangat. Kita ada subjek matematik, ada subjek sains, ada bahasa Inggeris, subjek-subjek lain macam bahasa Malaysia ke, sejarah ke, bila nak add on ni? Itu dalam perancangan. Okey, dalam perancangan dalam perancangan. InsyaAllah dalam masa terdekat ini kita sama-sama meriahkan dalam proses kita menimba ilmu pengetahuan. Terima kasih Encik Azwan kerana sudi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia pada hari ini. Jangan ke mana-mana sebab sekejap lagi selepas Cikgu Azwan kita akan bersama dengan orang kuatnya, pengetuanya Cikgu Azila, semuanya hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Yang sedang berjuang, teruskan. Sebab apa? Sebab itu adalah quote dekat baju ataupun pakaian yang dipakai oleh tetamu kita yang kedua pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan kepada anda, siapa lagi yang tak kenal kan, dalam slot pendidikan yang asyik mengajar kepada kita teknik baru khasnya dalam subjek matematik, Cikgu Azila. Assalamualaikum Cikgu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya rasa lama tak jumpa Gas. Kan? Dan saya tak pun escape Cikgu, tak escape kelas. kelas. Dan saya pun lama tak duduk kat sini. Hari ini mengajar ke? Hari ni tak ada. Esok ada slot saya mengajar. Esok ada? Esok kot. InsyaAllah esok. Tengoklah dekat sweater dia ni. Yang sedang berjuang, teruskan. Maksudnya kepada mereka pelajar di luar sana yang sekarang ini sangat terjejas oleh pandemik COVID-19 ini. Ramai di antara mereka yang mungkin tertinggal silibus pelajaran mereka dan sebagainya. Jangan patah semangat. Teruskan perjuangan. Okey, Cikgu Azila, tadi kita dah bersama dengan Encik Azwan bercakap mengenai latar belakang dan perjalanan permulaan Alham Tuition Center ini. Tapi bersama dengan Cikgu Azila, kita nak tahu mengenai program tuition online percuma ataupun online zone. Boleh tak diceritakan lebih lanjut, Cikgu? Okey, online zone ni kita dah bawakan sebenarnya dekat Sejahtera Asia dulu. Tapi now saya nak share lagi iaitu online zone ini adalah satu projek tuition percuma dan kebanyakan kita punya fokus itu adalah pada subjek matematik lah. Of course, Alham Tuition Center ini bermula dengan saya sendiri, iaitu saya mengajar matematik. And then baru kita ada cikgu-cikgu lain dan actually ada juga beberapa kali online zone kita buat untuk subjek English dan juga subjek Sains. Online zone ini bermula pada November tahun lepas apabila Kuching sekali lagi diisytiharkan red zone pada masa itu. Ingat lagi. PKPB. Yang program masa itu red zone to online zone. Yes, from red zone to online zone. Supaya anak-anak ini yang mereka terkesan, mereka adalah golongan yang sangat terkesan dalam pendidikan, tak dapat pergi sekolah, tak dapat pergi tuition. Dan yang paling concern mak ayah ni lah anak-anaknya leka main game. Daripada dia guna handphone tu untuk main game, what if handphone itu digunakan untuk join kelas kita secara percuma. Dan kebanyakannya dalam online zone itu, Cikgu, antara teknik-teknik ataupun antara silibus pelajaran yang akan dibawakan kepada para pelajar ini, adakah something yang common yang pernah mereka belajar di sekolah ataupun teknik yang baru? Semestinya sesuatu yang baru. Okey. Ya. Dan matematik ini dia sebenarnya kita tak boleh sentiasa bercakap tentang silibus. Kita tak boleh sentiasa bercakap tentang ujian. Ujian dah boleh tak ni guna ujian. Dia more to kita explore lagi dan lagi, barulah dia menjadi excited. Apabila kuncinya itu pelajar dah excited, pelajar dah minat, di situlah dia akan boleh explore dan rajin dengan subjek matematik. Mula dia tak suka. Kalau dia ada confident kan, dia dah belajar something yang berbeza. Saya selalu bagi tahu dengan student, kalau you dah faham sesuatu konsep yang orang lain tak faham, what if pergi sekolah ajar kawan-kawan pula. So ini menimbulkan dia punya minat.
Okey. Cikgu, adakah teknik-teknik baru yang diajar kepada mereka ini juga menjadi satu faktor untuk menyentik semangat mereka untuk membuatkan mereka excited terhadap matematik? Adakah itu cara Cikgu Azila? Itulah cara saya. Betul kalau dalam slot pendidikan, kalau anda belajar teknik baru daripada Cikgu Azila, pastinya anda merasakan bahawa soalan yang kita jawab dalam tempoh 8 minit contohnya, kita boleh singkatkan jadi 2 minit je. Yang paling best mudah. 8 minit belum tentu betul kan? 8 minit belum tentu betul. Tapi kalau kita faham konsep tu betul-betul, jika kita jawab 2 minit, confirm betul. Kan Cikgu? Okey. Ya. Cikgu, jadual seterusnya untuk online zone ini dan mungkin kelebihan online zone ini buat para pelajar yang akan menyertainya nanti. Kelebihan online zone ini yang boleh saya katakan adalah ia program yang menyeronokkan. Student yang akan join itu selalunya dalam 200 lebih. Setakat ini yang paling banyak 400 lebih. So kita akan buat dia macam konsert. Student apabila dia dipanggil, dia sangat excited sebab dia satu-satunya yang dipanggil daripada 400 lebih student. Dia rasa glamour lah. Dan dia suruh saya ada satu satu term yang saya gunakan, siapa nak jadi mangsa ni? Orang tak suka jadi mangsa, tapi mereka, cikgu saya nak jadi mangsa. Saya nak jadi mangsa, dia kata. Dia nak jadi mangsa untuk ditanya. So dia rasa excited kerana dia dipilih daripada beratus-ratus orang untuk jawab soalan. Dan dalam online zone ini juga selain itu saya kongsikan teknik-teknik yang menarik dan ini untuk menguatkan mereka punya asas. Masalah kepada student ini adalah apabila mereka ni nak macam dulu ada UPSR. Lepas tu sekarang ni ujian kan banyak. Ujian ini kadang pelajar fokus macam mana nak jawab soalan ujian, tapi asas tak kuat lagi. Ini yang kita bawa dalam online zone, projek tuition percuma kita. Kita ajar kepada mereka asas-asas. Kuatkan asas dahulu. Nak belajar yang lebih-lebih, nak belajar yang menjawab soalan ada juga dalam online zone, tapi go detail lagi yang itu dalam kelas tuition lah. Saya setuju sekali Cikgu. Asas itu sangat penting sebab transisi dari sekolah rendah ke sekolah menengah itu kita tak nak anak-anak kita culture shock. Sebab betul. Ada di antara mereka kalau sekolah rendah belajar tambah tolak darab bahagi, bila masuk sekolah menengah dah belajar algebra dan sebagainya. Culture shock itu membuatkan mereka rasa macam give up dalam matematik, dan itu akan ditekankan oleh Cikgu Azila sepanjang online zone yang mana mereka sentiasa menekankan kemahiran penguasaan asas matematik itu sendiri. Cikgu Azila, jadual untuk online zone ini kalau boleh dikongsikan dan melihat kepada apabila sekarang ini berubah daripada fizikal kepada secara online, mungkin lebih ramai yang akan dapat mengikuti program ini nanti, termasuk di luar Kuching ataupun di luar Sarawak mungkin. Sebab inilah kami berada di sini pada hari ini. Tak cukup kita guna kita punya social media, kita nak masuk dalam TV pula, kita nak sebarkan lagi kepada semua bahawa online zone projek tuition percuma ini malam esok. Malam esok untuk student tahun 4 sampai tahun 5 matematik. Untuk nak joinnya ini sama juga. Kontak kita dekat nombor tadi. 406 apa ni? 013 013 406 2008. Sebaik dah catat dah kat sini. Malam esok dah start dah. Malam esok dah start untuk tahun 4 dan tahun 6 matematik, dan seterusnya ada lagi untuk tingkatan 1. Tingkatan 1 penting ada juga tingkatan 1 penting. Khamis ini masa yang sama 7.30 malam sehingga 9 malam. Yang ini kita akan belajar algebra pengenalan. Pengenalan sangat penting. Algebra pengenalan, itulah yang saya katakan tadi. Ini adalah subjek yang mungkin menjadi musuh ketat para pelajar. Tetapi sekiranya anda berpeluang untuk menyertai online zone ini, algebra, bak kata orang Sarawak nak campur tet je nak. Jadi jangan lepaskan peluang. Dial nombor itu sekarang sekali lagi, 0134062008 jika tak mahu anak-anak anda terlepas dalam silibus pelajaran mereka di sekolah. Cikgu Azila, kalau kita lihat sekarang ini kan ramai pelajar yang mungkin free ataupun mempunyai masa yang terluang pada waktu siang sebab mereka belum dapat lagi untuk pergi ke sekolah secara fizikal. Kenapa tak nak buat ataupun tambah slot pada waktu siang ke macam mana? Online zone Online zone itu masih dalam kita punya perancangan. Sebenarnya sebelum ni ada juga kita buat online zone siang, Ramadan. Ramadan susah sikit nak buat malam. Kita nak tarawih lagi kan. Yang si tarawihnya lagi leka makan malam-malam. Morehnya si habis-habis. Mungkin ada perancangan ke pada waktu siang? Ada. Kita dah start buat hari itu beberapa slot untuk English siang masa Ramadan. Math belum lagi, cikgu math lagi lelah gila masa siang. Faham. Tapi kali tu kita fokus dulu berperingkat-peringkat kata orang. Esok pukul 7.30 malam. 7.30 malam. Mengenai yurannya cikgu, macam mana untuk online zone tu? Macam mana yurannya? Online zone ini
tuition projek tuition percuma. Okey. Percuma, masuk saja kontak saya Cikgu akan biar beri. betul cikgu. Esok malam percuma. Esok malam percuma. Masuklah beramai-ramai. Yang Ha-ha. penting saya nak promosikan sesuatu kat situ. Apa saya nak promosikan? Saya nak mempromosikan budaya belajar dengan seronok. Itu. That's why kita bagi free saja. Masuk orang ramai tak kisah. Saya tak jual dalam tu, saya tak jual buku, saya tak jual obat, bukan jual obat. Habis tadi yang kita kena hubungi itu bukan nak membayar lah. Yang itu untuk tak. mendaftar sahaja. Yang itu untuk mendaftar sahaja. Ruginya untuk, kalau tak join. Ya, betul. Yang ini untuk program percuma lah. Untuk program berbayar sebenarnya ada juga. Yang itu bengkel lah. Bengkel matematik akan kalau kita. mereka nak sertai bengkel ataupun dah belajar asas tu, tertarik dengan matematik, nak belajar dengan lebih mendalam lagi, boleh sertai bengkel. Ya, Yuran bengkel. untuk bengkel sedikit kalau boleh ditiskan cikgu. Bengkel itu kita akan adakan sebulan dari sekarang. Okey. Lama masa ni. Kita buat decision dulu. Masuk online zone dahulu. 26 dan 27 Jun 2021 bulan depan. Okey. Dia akan kita buat pada Sabtu dan Ahad. Yurannya sebenarnya RM50. Okey, RM50. Tapi masa yang digunakan panjang. Okey. Dan saya ada 2 sesi pada 26 hari bulan dan ada 2 sesi pada 27 hari bulan. Okey. Dan kalau tak silap dalam 9 jam kalau tak silap dia punya bengkel ini. 9 jam? Dengan RM50 sahaja? RM50. Okey. Dan yang bestnya kita buka lah early bird discount. Dah murah nak murah lagi. Yang penting belajar ramai-ramai. Itu kita punya apa yang kita nak bawakan. Okey, hanya RM30 sahaja. RM30. Daripada RM50 jadi RM30. Untuk yang mendaftar dari hari ini sehinggalah hujung bulan ini, iaitu hujung bulan sampai 31 bulan kan. Okey, sampai 31 Mei 2021, jangan lepaskan peluang diskaun untuk anda menyertai bengkel matematik Cikgu Azila. Kalau lambat sikit, bayar RM50 pun masih murah. Okey, tapi kalau sebelum 31 Mei ni, kalau anda nak early bird registration, boleh dapatkan dengan yuran hanya RM30 sahaja. Jangan lupa untuk dial nombor 013-406-2008. Sekejap lagi, kita akan jumpa Cikgu Azila. Tapi akan ditemubual oleh Encik Wan Alif kita. Kepada anda, teruskan ke stand anda bersama kami mengenai tuition Alham Center ini. Ini topik yang kami bawakan kepada anda. Kita tak nak anak-anak kita tertinggal dalam pelajaran mereka. Betul. Ini adalah alternatif yang dibawa oleh orang kita. Jangan lepaskan peluang. Selepas ini banyak lagi kupasannya hanya dalam sama-sama cikgu Sejahtera Asia. Jumpa selepas ini. Okey, kembali bersiaran bersama kami di Sejahtera Asia hari ini. Topik pusat tuition kita hari itu tadi. Pusat tuition Alham, di mana pusat tuition tu macam-macam yang diwawarkan. Malam tu tadi, seperti mana yang diwawarkan oleh Cikgu Azila yang rindunya. Dia ajar Cikgu Azila, berguru dengan Cikgu Azila. Setup-setup ada pemadam tingkahnya di papan yang mengajar. Yalah, Cikgu Azila seorang yang bagi kami benda yang susah jadi senang. Benda yang senang jadi lagi senang. Anak tu yang kami suka dengan Cikgu Azila tu. Formulanya nang ada hari-hari. Okey, hari tu tadi dah dengan Cikgu Azila. Lepas tu kita bersama dengan bekas anak muridnya. So selamat datang. Siapa nama kita, Tek? Rafiq. Rafiq, apa khabar, sihat? Sihat. So, Rafiq, kita merupakan seorang ataupun bekas pelajar di Alham, Pusat Tuition Alham Center tu. So, macam ni kita pun, apa kata orang, Tek, pengalaman kita sepanjang mengikuti pembelajaran, terutama dengan pengetua ataupun cikgu yang paling awesome ya, Cikgu Azila. Ya. Baiklah, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu lah. Okey, nama saya Muhammad Rafiq Benzali. Saya merupakan pelajar di Alham Tuition Center di bawah bimbingan Cikgu Azila sendiri dalam subjek matematik sewaktu saya dalam persediaan SPM bagi tahun 2019. So, untuk pada awalnya penubuhan Alham Tuition Center ni, kami tim batch saya sendiri, kami tak pada awalnya Alham Tuition Center ni namanya belum wujud lagi. Belum wujud lagi? Belum wujud. Apa namanya mas saya? Waktu tu saya dan rakan-rakan saya panggil nama tu Pusat Tuition Cikgu Azila aja. Pusat Tuition Cikgu Azila. Itu pun Tuition Cikgu Azila aje lah. Nama Cikgu Azila tu dikenali dari dulu-dulu. Mensea dulu. Memang dah meletup nama Cikgu Azila. Betul, nang meletup. Jadi untuk pengetahuan Saudara Wan Alif juga,
Sewaktu di Aham Tuition Center tu juga ramai pelajar-pelajar kami memang waktu tu kami tak stay pada satu tempat. Waktu tu kami belajar di perpustakaan ataupun di mana-mana sajalah, sebab waktu kami belajar tu kami tak ada stay satu tempat je. Kadang-kadang perpustakaan, kadang-kadang di tempat lain. Disebabkan kami tak ada tempat tuition dahulu. Tapi pada tahun 2019 bulan Mac, kami seperti mana yang Encik Azwan tadi sebut, kami berpindah ke tempat lot perniagaan tadi. So kami stay di situ. Oh, jadinya permulaannya kata orang Sarawak tu sia sitok lah. Sia sitok. Betapa semangatnya nak tok yang patut diwarisi ataupun diikuti kini tok. Nuntut ilmu si kira tempat. Jangan nak milih tempat berekon aja, tempat nyaman aja, tetapi macam Saudara Rafiq tu tadi memang sia sitok yang ikut Cikgu Azila. Rugi ikut ilmu yang dituntut sampai bila-bila. Betul sih? Betul. So, Rafiq, kami nak tanya juga bagaimana pengalaman atau kelainan yang ada pada pusat tuition tu berbanding mungkin kita pernah belajar di tempat lain ataupun di sekolah, atau macam ni cara pembelajarannya, kelainannya yang ditunjukkan oleh Cikgu Azila tu. Okey, pertama sekali saya sendiri memang diajarkan di bawah di dalam bimbingan Cikgu Azila sendiri. So pertamanya saya sebagai student Cikgu Azila, saya dapat lihat bahawa gaya pemikirannya dan macam mana dia nak mengajar. So dalam dia mengajar tu dia senang, cikgu sini senang nak kita dekat. Kalau student tu tak faham, kita terus tanya. Kalau dia tak faham, tanya terus. Tak malu nak mengaku tak faham. Ya. Sebagaimana kita ketahui, student ni ada sifat malu. Dia malu nak bertanya dengan cikgu dia. So kalau dekat dengan Cikgu Azila, dia tak malu. Dia automatik akan jadi berani. Sebab Cikgu Azila ni memang jenis yang santai. Santai, relax je. Relax kata orang Sarawak. So benda tu kita memang rasa sangat diperlukan sekarang, lebih-lebih zaman pandemik COVID-19. Pembelajaran secara seronok kata cikgu tadi. Itu seronoknya belajar walaupun dalam online. Belajar ramai-ramai walaupun dalam online, ramai-ramai lagi seronok. Sebab apa? Ilmu tu penting. Bila kita seronok belajar, kita seronok mendapat ilmu, so kita dapat adaptasikan ilmu tu kepada orang lain. Contoh yang berkesempatan ataupun kurang berkemampuan di sudut gadget atau sebagainya, nak malah online pun susah. So si Datuk lah yang menyampaikan kepada mereka tu tentang ilmu-ilmu yang Cikgu Azila ajar. Sangat, kata orang formulanya sangat best. Okey, Rafiq sendiri, subjek terutamanya subjek yang diajar Cikgu Azila iaitu matematik. Macam ni kita ampun prestasi kita semenjak kita nuntut ilmu kata orang, bukan ilmu pelik-pelik, ilmu matematik ya. Macam ni kita pun prestasi setakat hari tu ataupun dalam pembelajaran kita di sekolah ya. Mungkin lain dengan pelajar-pelajar ataupun rakan-rakan lain. Okey, apa yang dapat saya lihat pada diri saya sendiri, yang pertama ialah peningkatan. Sewaktu saya sebelum saya join tuition Cikgu Azila sendiri, subjek matematik saya sendiri memang lemah. Boleh katakan memang lemah lah. So saya mengambil inisiatif untuk tuition. Saya jumpa Cikgu Azila di Instagram. Lepas tu saya mengambil inisiatif untuk tuition dengan Cikgu Azila. Lepas tu bila dah lama-lama saya tuition Cikgu Azila tu, saya tengok peningkatan grade pada subjek matematik saya semakin meningkat. Itu adalah satu sampingan. Yang kedua pula ialah apabila saya faham apa yang diajar oleh Cikgu Azila tu, saya juga boleh mengajar dengan rakan-rakan saya yang lain di sekolah. Di situ saya dapat lihat bahawa Cikgu Azila ni memang menekankan penerangan yang sangat detail. Dia takkan tinggal pun satu penerangan, dia akan terang dengan satu persatu. Betul, betul. Skill yang Rafiq cakap ni, saudara Rafiq ulaskan ni betul. Walaupun saya baru setahun jagung bersama Cikgu Azila dalam kelasnya, memang dia tak ada perasaan nak lejuk, ngulang-ngulang. Bila saya ada perasaan lejuk kata orang Sarawak ataupun perasaan jemu. Tetapi itulah ilmu sebagai tenaga pengajar. So kita nak tahu apa lagi selepas tu. Jangan ke mana-mana, kembali dengan kami orang di Sejahtera Asia. Budaya belajar dengan seronok. Yang itu Cikgu Azila madah tadi atau katakan tadi dalam segmennya bersama dengan Ghazali Zahrawi. So, hari itu kami nak tanya Cikgu Azila, apa sebenarnya budaya belajar dengan seronok tu?
Apa budaya belajar dengan seronok? Bagi saya itu yang kita buat selama ini di Alham Tuition Center. Kita punya kelas, kalau nak dikatakan, kelas kita bukan cikgu mengajar, budak dengar, tulis nota. Tak, dia interaksi, dia sangat, level of interaction antara kita dengan student sangat rapat, dan kelas kita memang meriah. Betul. Itu kalau kelas secara fizikal. Begitu juga dengan kelas secara online. Kadang-kadang orang ingat kelas secara online ini dia tak ada interaction sangat. Tapi sebenarnya kalau kita pandai menggunakan platform itu sebetulnya dan sebaiknya, interaksi itu memang sentiasa ada. Walaupun dalam kelas online, ini yang best tentang online. Online ini kita boleh conduct kelas walaupun dalam kelas itu ada 100-200 orang student. Kalau fizikal, manakan kita nak mengajar 100-200 orang? Betul. Untuk kalau bayangkan kalau kelas ini ada 200 orang, memang ada budak yang ke-200 duduk ujung benar-benar. Itu memang tak fokus lah cikgu, betul fokus. Tapi kalau online, dia nampak muka cikgunya, sebesar-besar skrin muka cikgu. Nya pelajar ke-200 kah? Pelajar ke-2000 kah? Tetap muka cikgunya sebesar-besar skrin di tengah. Betul. Yang tu kita nak sampaikan melalui Alham Pusat Tuition Tok, nya ketengahkan sesuatu yang seronok belajar. Walaupun dalam jumlah yang ramai, jumlah yang rami kata orang, tetapi keseronokan belajar yang penting. Betul Cikgu Azila. Kalau ikutkan hati, saya nak bawa kalau student-student sini semua dekat sini hari ni, kalau ikutkan hati nak bawa semua ni, nak tengok macam mana mereka punya respon tu, keriangan dia masa belajar tu. Saya pula kadang-kadang rasa terharu melihatkan mereka punya excitement mereka tu masa belajar. Saya mula-mula sebenarnya satu orang yang tidak percaya juga dengan pembelajaran secara online ni. Saya pun rasa macam apa dia ajar aku online tu, aku si best tu dah serasa si jumpa biar. Betul. Tapi bila connection kita tu ada dengan student, and then kita gunakan sebaiknya, rupanya boleh menjadi juga rupanya. Menjadi dan juga seronok. Itu yang penting, menjadi dan juga seronok. Sebab antara kelebihan terbesar tuition secara online ni, ia agak fleksibel dan juga ia menjimatkan kos keuangan, masa kita dan juga platform kita. Mungkin selepas ini, bila pandemik ini dah hilang di muka bumi ni, adakah belajar secara online itu menjadi ketetapan Pusat Tuition Alham ini? Okey, bagi saya, pandemik ini dia ada baik dan buruknya juga. Apabila kita dipaksa untuk belajar secara online ini, sebenarnya selepas ini, bila pandemik dia tak ada lagi, kita dah ada dua pilihan dah. Nak join kelas fizikal kan, nak join kelas online. Depends. Bagi mereka yang dekat Semeriang, semua pusat tuition kita di Semeriang, boleh datang. Kalau mereka berada di Sibu, macam ni nak setiap minggu pergi ke Sibu satu Canahau. Betul. Kalau di Seri Aman, ataupun kita juga ada student kita di Kelantan, student kita di Johor, Pulau Pinang, Kedah. Yang ini join kita secara online. Ada juga di Semenanjung Malaysia ikut Cikgu Azila. Masya Allah. Saya pun tak tahu mana dia jumpa saya ni. Ilmu orang Borneo ni sampai dituntut oleh anak-anak jauh di Semenanjung Malaysia. Masya Allah. Hebat Cikgu Azila tu mengajar secara online, juga cara berinteraksi yang akan menjadikan lebih mudah dan membina hubungan dengan pelajar sangat mudah dan juga seronok. Yang saya madah seronok, meronok-ronok. Okey Cikgu Azila, pendapat Cikgu Azila bila dah falah pusat tuition tu and then bertukar kepada pengajian secara atas talian, pendapat online kelas tu daripada red zone kepada online zone tu, macam ni pendapat kita secara ringkasnya tu? Pendapat saya adalah kita sekarang tidak ada pilihan. Betul. Sekolah ditutup. Apabila sekolah ditutup, ada tak kita pilihan? Kami simak anak kami sekolah itu, kami nyong hantar anak kami sekolah juga. Tak ada pilihan. Jadi itu yang kita bawa sekarang. Apabila kita buat secara online, saya tak nak student ini masih berfikiran bahawa saya tunggu bila boleh fizikal baru saya pergi tuition. Betul. Tak boleh macam tu. Online ini dia tak bersalah, bukan dia yang tak berkesan sebenarnya. Kadang-kadang kita yang layan kelas itu seperti tidak real. Masalahnya student akan cakap kelas online tak real. Sebab cikgu tak ada di depan mata. Siapa kata si ada depan mata? Depan skrin besar-besar muka cikgu. Bergo cikgu. Bergo muka cikgu. Dan mesti treat seperti real. Macam mana yang saya masukkan real? Kalau dalam bilik, kemas bilik dahulu. Jangan almarinya tumbang nak apa semua. Dan benda tu akan menjadikan apa kata orang,
pandangan tu fokus ke lain. Bila tengok dalam skrin, kenapa baju tu bersepah dan sebagainya. Kita punya fizikal pun mesti dah bersedia. Mesti berpakaian kemas. Dah yang nak nak ngatur rambut, atur rambut kacak-kacak dulu, handsome macam turun kelas. Yang bertudung, pakai tudung nak belit sana belit sini, pakai je macam saja. Kita pergi kelas biasa. Bak kata orang Sarawak, jangan meher. Jangan meher. Jangan ingat ini kelas online pakai singlet je lah masa di rumah dah katanya. Betul. Jangan macam tu. Treat Betul it real. juga Zila. Itu memang saya setuju saya sangat. Bukan saja ilmu pendidikan, cara-cara untuk berhadapan dengan kamera pun Cikgu Azila ajar. Memang hebat Cikgu Azila ni. Macam-macam ilmu. Dan seperti yang disebutkan tadi, industri tuition dalam talian berkembang secara ketara di seluruh Malaysia. Tetapi benda ni satu-satunya yang kita rasakan amat penting dan tiada pilihan lain kecuali kita teruskan menuntut ilmu di mana saja. Terima kasih Cikgu Azila kerana bersama dengan Sejahtera Asia pada hari ini. Sama-sama. Dan sebelum tu saya ada pantun untuk Cikgu Azila. Cikgu Azila, formulanya sentiasa ada. Yang susah-susah senang dipermudahkan. Slot pendidikan Sejahtera Asia tetap ada. Anak-anak yang sedang berjuang, teruskan. Okey, sekian dulu Sejahtera Asia bersama saya Wan Alif dan juga Cikgu Azila. Daripada inspirasi kita cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Bye-bye.